Penjagaan kebersihan perlu sentiasa dijaga. Ia dapat mengelakkan daripada dijangkiti penyakit. Penggunaan sabun diharuskan dalam membersihkan diri, pakaian, perkakas rumah dan sebagainya agar ia benar-benar bersih dan nyakuman. Berikutan dengan pandemik COVID-19 yang melanda, kita disarankan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan kerap. Tetapi, tahukah anda bagaimana sabun dicipta? Dipercayai sabun telah digunakan dalam kehidupan manusia sejak tamadun Babilonia. Pada zaman itu, sabun dihasilkan dengan menggunakan campuran air, bahan alkali dan minyak kayu manis Cina. Pada abad ke-19, tiga bangsa sentiasa bersaing untuk menguasai pasaran sabun di Eropah Barat iaitu Itali, Perancis dan Sepanyol. Kewujudan sabun di Amerika Syarikat pula bermula pada 1837 apabila William Proctor, seorang pembuat lilin bersama James Gamble, seorang pengeluar sabun, membangunkan jenama sabun mereka sendiri. Kini penggunaan sabun sangat meluas dan mempunyai pelbagai jenis, bau dan warna bagi menarik pembeli. Sabun mudah untuk dibeli tetapi ia juga tidak sukar untuk dibuat sendiri. Itu dia kreativiti sabun. Itulah yang dibawakan oleh wanita hari ini kepada anda pada hari ini. Trivia tadi disediakan oleh rakan penolong penerbit kami, Mira. Sedikit sebanyak kita tahu tentang sabun, tentang kepentingan dia. Tapi pada hari ini kita nak tahu susah ke senang nak buat sabun Fiza. Berapa lama sabun ni boleh tahan? Kalau tadi kita dah belajar tentang sedikit sejarah pembuatan sabun ni juga, hari ini kita nak berkongsi tentang cara pembuatan sabun ni yang ada pelbagai jenis-jenisnya. Kita nak perkenalkan hari ini tetamu kita yang paling cilik sekali, yang paling muda sebenarnya, yang berada di dalam talian, yang juga pernah memenangi anugerah Young Changemaker Preserving and Developing Sustainable Cities and Communities Individual kategori 6 hingga 12 tahun. Kita bersama dengan adik Sarah Najiha Muhammad Fauzi, seorang usahawan sabun cilik. Apa khabar Sarah? Waalaikumsalam, baik. Okey. Alhamdulillah. Kita juga bersama Puan Hartini Hamid, juga seorang pembuat sabun, dan juga kita bersama Puan Nur Azizah Ruslan dari Shah Alam Selangor. Apa khabar kesemuanya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, mungkin kita nak boleh mulakan dengan Puan Hartini lah dahulu kan. Kalau kita cakap tentang sabun ni, saya kira kan kalau di era tahun 60-an, 70-an dan juga 80-an ni, ramai dalam kalangan ibu-ibu ketika itu yang memang gemar untuk membuat bunga sabun. Kan, selain daripada sabun ni, orang tahu untuk pakai kat badan, kecuci tangan dan sebagainya untuk kebersihan, tapi ia juga sesuai untuk dijadikan hiasan. Mungkin Puan Hartini boleh mulakan dulu bagaimana minat membuat sabun sendiri ni boleh tercetus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih TV3 mengundang saya. Okey, dia sebenarnya terjadi benda ni semasa PKP lah. PKP kan, saya bulan 3 tu PKP saya, sebab kita memang online seller, memang selalu dekat rumah. So tak ada masalah lah PKP kan. Tapi bila dah bulan 4 dengan husband pun tak pergi kerja, saya dah mula macam apa nak buat lagi ni kan. Bulan 5, bulan 6. Bulan 5 tu saya dah dapat kawan saya bagi kelas ni. So saya kata not, sebab saya tengok bahan dia sangat mudah. So saya macam not, saya cuba juga sebab kawan saya kata minyak terpakai je. Dia cakap macam tu. So saya kata okey, saya try. Saya cakap okey. Sebab minyak terpakai kan, itulah yang mendorong saya. Sebab minyak terpakai, dia punya keyword dia tu minyak terpakai. So saya macam okey. Lepas tu saya pun teruslah dia pun suruh, saya pun join dia belajar, belajar kat rumah je, online kan, ada video, ada resepi. So saya buat sekali. Tapi sebab cold process ni, sabun cold process ni dia dia kena tunggu, ada proses curing dia tu, proses untuk dia mengeras tu ni dia sabun yang cold process ni sabun yang macam tadi kan artikel dia cakap zaman dahulu memang buat manual, cara zaman dahulu lah, memang tak guna apa-apa bahan-bahan yang teknologi. Dia memang semua biasa je. Baik, sebelum kita
air. Okey, Puan baik, Puan Hartini, Hartini. jangan cerita semua dulu. Ada banyak lagi nak tanya. Simpan dulu. Apa? Baik, tapi sebelum tu kita nak tanya kepada adik kita, Sarah Najiha kan, macam mana adik Sarah boleh dapat idea nak buat sabun ni pada usia yang begitu muda? Saya mula buat sabun ni pada 2017. Waktu tu saya darjah 3. Saya tengok kawan-kawan dekat kantin sekolah saya macam diorang tak praktis basuh tangan lah. Dan itu memang tak bagus lah sebab kita kena jadi hygienik, kita kena jaga kebersihan. Jadi saya balik rumah, saya fikir cara macam mana nak buat diorang buat sabun dan nak basuh tangan, dan saya cari kat online lah macam nak buat sabun. Saya buat sabun dengan yang paling mudah, milk pour. Yang tu dia tak sangat macam full proses. Dia milk pour hanya perlu nakkan soap base dan hanya pourkan dalam acuan. Mudah je cara Sarah cerita ya. Dah dengar macam mudah hawa. Tapi saya pernah cuba juga buat sabun ni. Aktiviti senggang memang kalau orang rajin memang boleh buat lah. Tapi kalau orang yang kurang rajin macam saya, cukup beli lagi mudah lah. Okey, nak tanya jugalah kepada Puan kepada Puan Nora kan. Tadi kalau kita tengok Puan Hartini dan Sarah menggunakan kaedah yang berbeza-beza. Kalau Puan Hartini tadi menggunakan minyak terpakai, Sarah pula menggunakan teknik pour tadi kan. Tapi bagi Puan Nora juga yang dah berpengalaman dalam bidang sabun ni, apa teknik yang digunakan untuk membuat sabun homemade ini? Terima kasih wanita hari ini kerana sudi menjemput saya. Sebenarnya saya dah buat sabun lebih pada 20 tahun ya. Sama juga dengan Puan Hartini tadi tu, bermula dengan sabun daripada minyak terpakai, iaitu menggunakan proses co-proses macam ni ya. Okey. Acuan pun kita guna bekas terpakai juga. Oh, bagusnya. Itu sabun yang pertama saya buat dulu, kerana ketika itu saya dulu bekerja sebagai seorang jururawat ya di Pulau Pinang. Dan ketika Tatusa memang besar di Pulau Pinang kan. Jadi kelapa tu ada yang kutip jadikan santan, jadikan minyak, dan mereka jadikan sabun. Okey. Dan saya jadi ketika itu peserta pengguna Pulau Pinang banyak mengadakan awareness penjagaan alam sekitar, bagaimana kita konsep reuse, reduce ya. Dan di situ juga saya belajar bagaimana membuat sabun. Tetapi mengikut trend sekarang ini, sebenarnya saya suka penerangan mengenai sejarah sabun. Tetapi untuk kita Nusantara ini, kita ada sabun kita sendiri. Nenek moyang kita dah guna lama, iaitu jeng-jeng-jeng. Nak tahu pada ni? Apa tu? Tak nampak. Ini orang kata akan berluru, sintok. Dari dulu nenek kita pasal rambut guna sintok, tak ada shampoo. Rambut mereka hitam, tak berupan ya. Dan juga kita ada buah lerak. Soknat. Itulah asal-usulnya ya. Ini sabun Nusantara. Jadi sebenarnya apabila kita belajar buat sabun ini, kita juga menghargai alam sekitar ya. Saya ni hutan kerana di situlah ada boleh tanya sabun semua dari kita. Okey. Kalau boleh sangat menarik untuk sabun cantik. Sangat menarik penjelasan daripada Puan Nora tu. Yang saya pegang sekarang ni sabun berbentuk hati. Silakan Tengah Hawa. jatuh cinta ke sekarang? Tidak, bukan. Untuk Hawa yang sedang bercinta. Okey, tapi ini sebenarnya sabun yang diperbuat daripada sirih yang diperbuat oleh Puan Nora sendiri kan. Mungkin Puan Nora boleh perjelaskanlah juga. Kalau kita lihat tentang sabun Nusantara ni, macam Puan Nora katakan kan, kebanyakan bahan-bahannya banyak menggunakan seperti sirih, kulit kayu manis, aloe vera dan sebagainya kan. Kalau Puan Nora sendiri, antara bahan-bahan yang diguna pakai ni, sebab kadang-kadang ada orang dia tak tahan menggunakan sabun ni, dia memang kena menggunakan sabun semula jadi. Mungkin Puan Nora boleh kongsikan. Saya setuju sangat. Sebenarnya kalau buat sabun ini, perjuangan saya bukan sekadar untuk alam sekitar, tetapi juga kita perlu bangga dengan hasil negara kita, bangsa kita sendiri. Saya memang suka gunakan bahan-bahan herba semula jadi. Contoh seperti yang Izzah terangkan tadi, sirih, majakani, kulit kayu manis ya. Minyak kelapa, minyak sawit ya. Kita perlu perjuangkan bahan-bahan dari negara kita sebenarnya. Kenapa? Kalau contoh saya dulu suka bercuti keluar negara, saya memang suka melihat sabun-sabun homemade yang mereka jual di pasar-pasar, di farmer market tu kan. Mereka jual sangat simple. Tak ada packaging tak cantik. Dia memang guna kertas recycle dan menggunakan dalam musim katalah musim madu, sabun mereka keluar honey soap. Kalau kita jadi kita pun boleh juga buat. Kita pun ada madu kelulup untuk jadikan sabun. Kita juga ada arang. Semua benda-benda tu ada. Dan macam bauan kan, kita boleh promosikan bau
Kemboja, Kenanga, Cempaka kan. Nampak lebih kemelayuannya gitu. Betul, di Malaysia ni pastinya kita ada banyak macam-macam bahan boleh jadikan yang boleh juga kita jadikan sabun. Baik, kalau kita lihat tadi Puan Hartini ada kongsikan menggunakan minyak terpakai, pastinya itu antara tambah-tambah sekarang ni Fiza, kalau kita lihat kita nak beli pun kita lebih berhati-hati, kita lebih berjimat cermat, dan apabila saya tertariklah apabila Puan Hartini katakan tadi kita boleh juga gunakan minyak terpakai. Tapi minyak bagaimana tu yang boleh kita gunakan Puan Hartini? Okey. Sebab masa PKP tu kan semua masak kan. Masak minyak berlebih-lebih kan. Itulah yang saya dapat idea. So saya pun tanya kawan saya tu, dia kata tak ada susah macam mana pun, minyak tu just asingkan yang kotor dengan maksudnya ada seledak-seledak tu kan. Pun boleh ya. Lepas tu asingkan. Kalau goreng udang pun boleh? Dan apa dia? Kalau kita bekas goreng udang pun boleh? Boleh. Semua. Goreng udang ke, goreng pekasam ke, apa ke, semua boleh. Okey. Tak ada masalah. Memang minyak yang goreng dekat dapur masak tu, lepas goreng, kalau biasa kita guna dalam 2 kali ke 3 kali kan minyak tu. Tapi kalau maksudnya lepas 3 kali tu kan kita buang. Bila kita buang, dia jadi pencemaran lah kan. Biasanya macam sink kita sumbat, nanti berbau semua kan. So minyak tu untuk kita selamatkan, dan kalau Indah Water pun ada cakap macam tu juga buat sabun. Itulah yang saya belajar. Dan saya praktikan lah, nak terpakai je. Memang nak terpakai. Kalau yang nak mula tu, jangan risau sangat bahan yang canggih-canggih. Pergi dapur, ambil minyak terpakai, bersihkan. Ada satu bahan, sodium hydroksida dan air. Itu je. Ada boleh buat lah. Tapi kan Puan Hartini, pastinya ada yang risau ataupun tertanya-tanyalah bila kita guna minyak yang terpakai ni kan, lepas goreng ikan, udang dan sebagainya, bau tu boleh hilang ke Puan Hartini? Ataupun mungkin ada cara-cara untuk hilangkan baunya? Boleh. Jawapan dia, bau tu bila jadi sabun dia dah tak ada bau dah. Automatik dia hilang ya? Proses automatik dia hilang sebab tempoh proses 4 minggu curing tu dia akan mengasingkan bau dan akan jadi betul-betul seketul sabun dengan minyak dan bahan sodium hydroksida tu. Okey. Tadi tak ada bau, tak boleh guna. Tadi kalau kita tengok dalam selepas tempoh proses curing 4 ke 6 minggu tu, kemudian sabun dah pun jadi. Dan kalau kita lihat ini juga antara cara untuk kita berjimat cermat lah kan. Boleh kita gantikan sebagai sabun pencuci pinggan di dapur kan. Okey, mungkin Sarah boleh kongsikan juga, kalau kita lihat, kalau anda berkesempatan boleh pergi ke laman sesawang YouTube ataupun Instagram, anda boleh melihat hasil-hasil kerja Sarah ni walaupun masih kecil lagi. Kalau kita lihat sabun-sabun yang dibuat oleh Sarah ni sangat menarik. Kalau kita orang dewasa, kita sukalah yang macam warna pink, macam yang saya pegang ni kan, bentuk love, ada bunga-bunga dan sebagainya. Tapi Sarah bijak menarik perhatian rakan-rakannya dengan meletakkan permainan di dalam sabun Sarah. Sarah, macam mana boleh dapat idea tu? Sangat-sangat menarik, Sarah. Okey, sebab sabun saya ni saya nak tumpukan untuk kanak-kanak. Jadi sebab problemnya diorang tak mau macam basuh tangan lah. Jadi kita orang ambilkan mainan tu, letak dalam sabun tu. Bila diorang dah habis guna sabun tu, diorang akan dapat mainan tu sebagai reward, sebagai pandai basuh tangan. Dia macam take time punya effort lah. Take time tu berapa lama masa yang Sarah ambil untuk nak siapkan biasanya? Selalunya kalau nak buat satu batch tu bolehlah ke sejam ke setengah jam ke. Sebab yang milk ampur tu dia nak tunggu dia kering pun lama jugalah. Saya kiranya bila kita cakap tentang take time ataupun effort ni lah, take time dan effort untuk dapatkan permainan dalam sabun tu kan. Jadi nak tak nak kena pakai sabun tu sampai habis untuk dapatkan permainan tersebut. Kalau kita lihat tadi sebenarnya di visual juga ada satu sabun tu yang dia seakan-akan bentuk gam yang mana sangat-sangat mudah. Kita boleh letak dalam poket ke dalam beg ke, bukan untuk kanak-kanak je, orang dewasa juga, Sarah. Itu idea yang sangat-sangat menarik, Sarah. Jadi macam mana Sarah sebenarnya bila dah buat sabun ni, ramai tak kawan-kawan yang suka dan lebih kerap cuci tangan sekarang ni sebenarnya? Alhamdulillah lepas saya buat sabun ni, nampaklah orang lebih cuci tangan dan
semua yang saya buat untuk diorang praktis basuh tangan ni macam adalah hasil dia. Macam ni sekarang kan sabun yang menggunakan macam gam ni boleh dibawa ke mana-mana kan. Ini macam mana boleh dapat terfikir idea buat macam ni Sarah? Ini daripada bekas bahan terpakai juga kan? Yang ni kita orang Sarah punya bekas gum, glue stick. Tapi kita orang recycle dia, basuh dia sampai bersih. Lepas tu gantikan dengan letak sabun dalam dia, dan bila bagi kering dapat nampak macam gum tapi sebenarnya sabun. Jadi sekarang ni benda ni boleh simpan dalam poket, boleh bawa ke mana-mana saja. Boleh jadi personal soap lah. Betul. Aunty rasa nak belilah nanti Sarah. Kan? Sangat-sangat menarik. Okey, mungkin kita boleh Sarah boleh kongsikanlah juga. Sarah, bila Sarah mula-mula buat sabun ni Sarah, siapa sebenarnya yang menyokong dan juga membantu Sarah untuk buat sabun ni? Sebab yelah, nak buat sabun ni kena beli juga bahan-bahan seperti gliserin dan sebagainya kan. Macam mana tu? Perkakas ni lagi. Waktu saya mula-mula start ni mestilah mak saya yang tolong saya. Tapi untuk macam bajet saya beli bahan tu, saya dah dari kecil lagi saya memang selalu buat perniagaan lah. Saya buat jual dekat sekolah-sekolah, jual macam kitchen ke apa ke. Jadi duit tu saya simpan untuk saya move on kepada perniagaan yang baru. Jadi saya guna duit tu lah untuk beli bahan untuk start. Kalau tengok Sarah ni bukan saja kreatif tapi inovatif dan juga rajin lah yang paling penting pun kan. Okey, baik. Kalau Puan Nora pula, sabun yang saya pegang ni sebenarnya dari Puan Nora. Walaupun pakai face shield, dapat juga saya bau wangi sangat. Sebenarnya ini apa antara baunya datang dari mana tu Puan Nora? Okey, yang tu kita panggil sabun door gift dari Make and Pause. Mana itu sebenarnya wedding gift tu. Ada balance ya. Sebab sama juga kita biasa pergi keduri kahwin, kadang-kadang ada benda tu kita buang saja kan. Tetapi kalau sabun kita tak buang. Kalau tak suka pun sedekahlah kat masjid ke surau ke kedai makan ke kan. Jadi wangi tu daripada rose, sebab memang konsep pengantin tu dia memang pink dengan putih, dia nak bau rose. Dan hiasan tu pun bunga rose kering. Okey. Betul, cantik sangat. Kalau boleh kamera fokus pula yang sabun yang saya pegang ini, kalau kita lihat sabun ini berbentuk bar tetapi lebih panjang dan juga besar, berat juga ni. 500 gram ada kot ni. Kemudian di depannya ada tulisan WHI dan ada juga bunga-bunga kering di dalam. Kalau tengok kat tepi ni, kalau kita tengok dekat tepi, ada bentuk hati. Jadi kan kalau kita potong tu, dia memang sepanjang ni ada bentuk hati ke macam mana? Ini apa jenis sabunnya ni? Sabun juga Fiza, itu sabun untuk hadiah korporat sebenarnya. Jadi kalau untuk team building, mereka akan potong-potong sabun tu. Ada lagi untuk orang. Memang hati tu sepanjang subblok tu. Kalau sabun dia level 3 lah, sebab kita perlu pandai mengira jumlah color, warna dan pewangi untuk blok ni tadi. Memang kreativiti sabun ni kan kita boleh buat sebagai hantaran ataupun door gift, macam-macam idea yang boleh kita dapat daripada sabun ni. Dan tak membazir lah macam Puan Nora katakan tadi kan. Betul. Boleh digunakan lepas tu. Dan kalau kita lihat kan Puan Nora kan, kalau kita pergi keluar negara lah kebiasaannya kan, kalau kita pergi ke Australia ke Europe ataupun ke Korea pun, kadang-kadang kita mesti akan cari sabun homemade mereka kerana kita selalu merasakan bahawa ia berasal daripada sana. Namun hakikatnya seperti yang dikongsikan oleh Puan Nora awal tadi, di Malaysia juga ramai orang yang buat sabun dan sabun-sabun yang menggunakan bahan-bahan organik. Sebab kadang-kadang ada orang ada masalah kulit kan, gatal-gatal dan sebagainya, dia tak boleh menggunakan sabun yang ada bahan-bahan kimia. Mungkin Puan Nora boleh kongsikanlah bagi orang yang ada masalah kegatalan dan sebagainya, sabun macam mana sebenarnya sesuai untuk mereka? Sebenarnya sabun ni ikut individu jugalah ya. Tetapi kalau secara peribadinya, saya suka sabun cold process. Kerana cold process ni pembuatannya menggunakan minyak masakan. Saya suggest guna apa saja minyak yang boleh dimakan. Contohnya minyak zaitun, kelapa, minyak sawit, minyak jagung. Apa saja minyak yang boleh dijadikan makanan, kita jadikan sabun. Kerana food is medicine. Food is medicine. Dan juga bahan-bahan aditif
yang kita boleh tambahkan sebaiknya untuk cooling adalah essential oil, bukannya fragrance oil. Jadi ada beza. Jadi kalau kita nak berniaga, kita perlu ada akad dan etika kita sendiri, di mana yang untuk buka apakah minyak yang sesuai dan juga essential oil yang sesuai, di mana harga pun pastilah berbeza-beza kan. Kalau boleh dikongsikan teknik apa yang sedang digunakan di kaca TV tadi? Yang tadi tu Make and Pour yang memang sebab khusus untuk kebetulan memang ada tempahan daripada kawan saya tadi tu. Dan yang ini yang tengok sekarang ni semuanya co-process. Co-process saya gunakan pewarna semul jadi sebenarnya. Ini arang Ini shampoo sebenarnya ni. Shampoo. Bukan saja sabun, ada shampoo juga ya. Wow. Sebab ini chamomile. Okey, baik. Tadi dan juga calendula. Yang ni arang dan juga santan sebenarnya. Wow. Okey. Ini sabun doggy, Make and Pour. Cuma dia colour-colour sikit lah. Alright. Ini untuk sabun tangan. Okey. Baik, tadi Puan Nora pun ada sebutkan antara proses-prosesnya ada dua ya. Kita ada cook proses dan juga melt and pour. Apa yang membezakan kedua-dua proses ni dan yang mana lagi sesuai untuk beginner ataupun orang yang baru nak mencuba? Okey, untuk beginner, Make and Pour lebih senang kerana tak perlu menggunakan lye. Lye kita punya garam akali kita ya. Di mana kalau nak pakai lye ni, kita perlukan peralatan keselamatan. Contohnya kita perlu pakai goggles ya. Kalau tengok saya buat Make and Pour tadi tak pakai apa-apa pun, glove pun tak pakai, goggles pun tak pakai. Tapi kalau co-process, kita perlu belajar langkah-langkah keselamatan bagaimana untuk mengendalikan bahan kimia. Ya. Ini penting sangat. Dan juga untuk curing, di mana kita nak sabun kita cukup matang, cukup lembut, cukup selamat pada kulit untuk digunakan. Dan kita untuk pelajar saya memang pantas sangat kalau mereka mengambil tempahan tanpa selepas sabun siap, tanpa menunggu proses curing, kerana kita perlu cek pH sabun tersebut sebelum kita beri kepada pelanggan. Jangan risau, dah sampai ke sepentas semua dah cek lah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ini macam tadi kita balik kepada akad dan etika serta ini orang kata tanggungjawab sebelum kita nak menjual sabun kita ni kepada pelanggan-pelanggan. Itu penting juga sebenarnya. Mungkin Sarah boleh kongsikan juga, Sarah. Di usia Sarah yang muda ni kan, bila kawan-kawan tengok Sarah dah belajar buat sabun sendiri, orang kata Sarah belajar secara atas talian, dalam talian kan? Ada tak Sarah belajar pergi ke kelas ke? Tak, saya tak pergi ke kelas. Semua yang saya belajar off YouTube lah. Saya belajar dekat YouTube saja. Okey, mungkin Sarah juga boleh kongsikanlah kepada kawan-kawan Sarah yang sedang menonton ketika ini ataupun penonton-penonton wanita hari ini yang usianya lebih kurang Sarah, macam mana mereka boleh nak berjaya macam Sarah sebenarnya? Kalau nak start buat perniagaan sabun ke, boleh buat benda yang senang start benda yang senang dulu. Dan daripada situ boleh move on dan yang penting jangan give up cepat. Okey, apa cita-cita Sarah sebenarnya? Sebenarnya cita-cita Sarah nak jadi zoologist lah. Mungkin insya-Allah satu hari nanti Sarah nak buka zoo. Okey, alright. Selamat maju jaya kami ucapkan Sarah. Baik, kepada Puan Hartini pula. Tadi Puan Hartini dah kongsikan bagaimana kita nak buat sabun menggunakan minyak yang terpakai kan. Adakah Puan Hartini menjual sabun ataupun membuat kelas dan sebagainya, Puan Hartini? Okey, buat setakat ni saya tak buat kelas. Cuba saya menjual rakan-rakan terdekat, saudara mara kan, saya bagi gift ni macam ni. Ni sabun ni sabun kan lah. Ini saya ada buat sabun kedai. Baik. Okey, baiklah. Jadi kalau nak tengok sabun-sabunnya di mana? Okey, kalau nak saya ada nak bagi yang macam yang Sarah punya kaedah proses, saya bagi e-book percuma. Boleh go through dekat website saya.
www.dombig.com. Kat situ boleh download, boleh dapatkan e-book percuma lah di website saya tu. Baiklah. Sama-sama kita dapat manfaat daripada ilmu yang dikongsikan oleh Puan Hartini itu ya. Okey, Puan Nora pula dah berpengalaman 20 tahun dalam bidang pembuatan sabun ni. Saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita ni tak sabar nak tahu lebih lanjut, nak belajar cara membuat sabun ni, nak tahu mana sabun yang terbaik untuk diri kita dan juga rakan-rakan serta ahli keluarga kita. Cara untuk mempelajarinya bagaimana agaknya? Sebenarnya saya social entrepreneur, saya buat kelas untuk golongan B40. Ada juga kelas yang percuma yang dibayari oleh kerajaan negeri dan juga NGO. Ada kelas online. Tetapi kalau untuk kelas hands-on, harap-harap selepas PKP ni bolehlah kita berjumpa ya. InsyaAllah. Okey. Saya ada di kelas di Kampung Baru, di Ulu Kelang dan juga di Shah Alam sendiri. Tetapi kerana hands-on ni ada kelas yang tak boleh belajar online. Contohnya kalau saya nak tunjuk ya sabun liquid, nak buat sabun cair daripada minyak terpakai, dia proses nak mengacau minyak dalam slow cooker tu ambil masa hingga 4 hingga 6 jam. Wow. Dan saya saya belajar online memang tak dapat. Saya memang kena duduk menuntut ilmu 3-4 kali baru dapat. Sebab kita nak tahu proses tu macam mana kan. Dan itu sebenarnya yang lebih berbaloi, saya tunjuk sini. Ini sabun pada minyak masak, minyak terpakai. Kita akan masak sehingga dia jadi macam pastel macam ni, macam bentuk pastel macam ni. Percaya tak, satu bekas ni adalah stok sabun basuh pinggan saya untuk 4 bulan. Wow. Jimat tu. Jadi sangat berbaloi lah kan. Jadi kalau bila saya nak cairkan balik dengan air, saya boleh tambah 50 rut ke, pandan ke, suka hati saya lah. Lemon ke Okey. Bertukar-tukar lah bau minyak. Baiklah Puan Nora. Baiklah Puan Nora, boleh kongsikan laman sesawang Facebook ataupun Instagram ni untuk penonton-penonton kita lihat sendiri apakah antara hasil kerja daripada Puan Nora? Boleh ikut saya di kalau Facebook di page Handcrafted by Nora ataupun di IG saya ada 2, satu Nora Homelab dan kedua adalah Nora Ruslan. Boleh kontak saya di sana. Lepas Baiklah. ni boleh kita sama-sama ikuti di laman sosial berikut ya. Baik, kepada Sarah pula, apa Facebook ataupun Instagram Sarah yang boleh Sarah kongsikan? Ramai kakak-kakak nak ikut ni. Boleh cari dekat Facebook Sarah and Surprise Soup. Okey, saya suka dah surprise. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Sarah. Ya, okey. Selamat Audio Jaya Sarah, kita ucapkan terima kasih juga kepada Puan Hartini, Sarah dan juga Puan Nur Azizah Ruslan yang sudi berkongsi kepada kami di Wanita Hari ini tentang cara untuk kita membuat sabun dengan pelbagai kaedah serta orang kata informasi lah berkaitan tentang sabun. Betul, banyak yang kita belajar sebenarnya kan, bukan cara-cara nak buatnya tapi etika dan langkah-langkah keselamatan pun kita belajar juga. Baiklah, kami di Wanita Hari ini ingin berehat seketika tetapi anda jangan ke mana-mana.